Hai, Assalamualaikum. Ni hao and Vanakkam. Salam sejahtera, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bincangkan mengenai tujuan hidup manusia dari perspektif Islam. Kita dah bincang, ini adalah satu daripada 3 soalan yang berhubung kait sangat rapat. 3 soalan yang sangat penting yang mesti ditanyakan oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini. Soalan yang pertama kita dah address dalam soalan chapter ketiga, dari mana kita datang. Ada 2 answer je, ada 2 possible answer. Satu, kita tak tahu, itu adalah stand scientific community sekarang. They just don't know whether ada tak universe alam ni sebelum alam ni, dan macam mana even from Big Bang dan evolve dari kita, macam mana daripada tak ada jadi ada, from nothing we got something. Big Bang tu sendiri mulakan matters, time and space. Siapa create benda tu semua? Tak ada jawapan. So the next logical answer to me, walaupun benda tu nampak macam not scientific, tapi I think to me it's lebih scientific daripada dia ada cakap daripada tak ada jadi ada, ya. So the point is, kita percaya benda tu Tuhan telah menjadikan kita dan seluruh alam ini daripada tak ada kepada ada. Yang pentingnya apa Tuhan tu suruh buat. So apa purpose kita? Jadi macam saya dah cakap, hanya Tuhan yang menciptakan kita. Kalau macam kita cipta pen, kalau kita cipta gadget, kalau cipta apa, inventor tu, yang pencipta tu dia yang tahu apa tujuan kita diciptakan, mengapa kita diciptakan, ya. Hanya itu je yang to me the most logical. Kita discuss pasal Tuhan sebelum ni, saya tak nak. So Tuhan menciptakan kita dalam surah yang ke-51, surah Zariyat ayat 56. Tuhan berkata, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jin merupakan satu makhluk yang kita tak nampak tapi wujud, dan kita percaya benda itu ada. Kita concentrate dekat kita. Jadi Tuhan kata, aku ciptakan manusia dan jin untuk menyembahku, untuk berkhidmat kepadaku. Cuma dekat sini, macam kita dah discuss sebelum ni, Tuhan ciptakan kita untuk menyembah dia, untuk berkhidmat kepada dia, untuk melakukan apa yang Tuhan suruh dan untuk menghindari apa yang Tuhan larang dan tak suruh, yang Tuhan marah. The do's and don't. Cuma kita dah discuss sebelum ni, Tuhan jadikan kita dekat sini, Tuhan bagi kita akal, nafsu. Nafsu boleh jadi nafsu baik dan nafsu tak baik. Akal kita kena pakai dan kita ada pilihan mengakal kita, dan kita boleh berfikir apa yang benar dan apa tidak, kita kena pilih. Jadi kalau kita tak ada, macam dekat sini, macam kalau kita tak sembah Tuhan, sebenarnya kita akan menyembah nafsu kita. Kita akan ikut orang lain kalau kita tak pakai akal. So this is yang Tuhan nak terangkan kepada kita. Tak mesti orang tu pandai, orang tu ada akal, dia akan dapat macam ni. So life ini, kehidupan adalah satu ujian yang bukan macam ujian test yang kita dapat kat sekolah, ya. This is a bit different. Life test. Tuhan jadikan orang tu kaya, ada miskin, ada yang cacat, ada yang sihat. Jadi siapa yang dapat lebih, dia sepatutnya kena tolong orang dapat kurang. Itu yang kita menjadikan kepelbagaian untuk mencantikkan kehidupan kita kat sini, dan satu hari kita akan diadili on the day of judgment. So selain tu cakap, the wisdom, the hikmah behind kenapa kita kena sembah Tuhan, kena ikut Tuhan. Sebab kalau kita tak sembah tadi, memang kita akan ikut nafsu kita, dan itu yang kita ada masalah. 2 punca masalah yang manusia ada di sekarang ni dan sampai bila-bila adalah kita biasanya, kebanyakan kita ni selfish. Kita banyak mementingkan diri sendiri, dan kita tak ada satu universal moral value, satu benda yang, sebab antara sama kita tidak menghukum sama kita apa yang baik dan apa yang tak baik. Kenapa aku kena pakai baju? Kenapa aku kena kahwin? Kenapa aku tak boleh memarah? Those kind of thing. Because kita sama. Hanya Tuhan je boleh menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik sama kita. No man can judge another man. So apart from serve God ada cakap, dia bagi spesifik tugas pada kita dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 30. Wa is qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Basically Tuhan cakap, malaikat, aku nak menjadikan manusia
aku nak menghantar manusia ke atas bumi ini sebagai khalifah, sebagai caretaker. Khalifah adalah sebagai pemegang amanah untuk mentadbir bumi ini sebaik yang mungkin untuk kebaikan seluruh umat, seluruh manusia termasuk binatang. So how best that you can manage planet Earth, bumi ini, until certain time, until semua kita dimatikan, dia akan panggil dan menyembah Tuhan dan kata okey, dia panggil on day of judgment. Okey, tengok, kau boleh cari Tuhan, nampak Tuhan buat baik, so how you manage, macam mana kau dah buat mentadbir. Sebab kalau macam tengok macam binatang, ayam, ikan, macam tu kita makan. So kenapa kena makan ikan, tak sakit ikan? So that's basically Tuhan dah amanahkan dunia ni untuk kita takbirkan sebaik yang mungkin. Nampak kita the most dominant species, seluruh tujuan hidup manusia, Islam ni boleh disimpulkan dalam 3 ayat saja dalam surah Al-Asr. Surah yang 103 ayat 1 sampai 3. Basically Tuhan cakap Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa satu ciptaan Tuhan juga yang sangat-sangat ajaib. Demi masa, wal as innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang sangat nyata. Kebanyakan manusia dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang yang illal ladzina amanu, orang yang percaya. Orang yang percaya dia tak boleh datang daripada tak ada kepada ada. Dia percaya kepada Tuhan yang satu menjadikan dia. Dia tak menipu ada Tuhan lain ke apa semua. Illal ladzina amanu, yang percaya kepada Tuhan. Wa amilus solihat, yang membuat kebaikan. Wa tawasaw bil haq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kesabaran, dengan kesabaran until dia mati. So this is the thing. Untuk orang yang berjaya ni, satu, dia kata kena percaya, dia kena wa'amil solihat, dia kena buat baik, wa tawasaw bil haq, dia kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Kalau ada benda yang tak betul, kita kena tegur, kita kena pesan. Pesan bukan marah orang tu, bukan hukum. Jom mat, balik ke pangkal jalan, itu salah. So kita kena buat benda tu. So dalam Islam tak ada yang nafsi-nafsi, yang tak ada pentingkan diri sendiri. Dia kena mengajak, berpesan, maksudnya mengajak dengan cara yang baik. Dia kata itu tak betul, tapi kalau nak buat, itu is beyond kita punya tanggungjawab. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran, maksudnya memang kita berpesan, kita kena satu mengingatkan sama kita untuk stay on the right path, untuk stay on jalan yang lurus dan tak terkesimpang. Itu yang kita boleh buat, yang kita buat benda sampai mati. In fact, jadi dekat sini sebagai seorang Islam yang betul, kita tak ada orang Islam yang selfish dalam Islam. Dia tak boleh mu'amilus solihat, dia tak boleh buat baik. Kalau dia percaya, dia tak boleh buat baik. Selain daripada itu, Islam dia ada specific worship juga dan juga ada general worship. Specific worship ni satu syahadah ataupun declaration of faith. Dia sebab Tuhan tak ada depan mata sekarang, kita tak boleh tengok, tapi kita percaya, kita angkat janji, kita aku percaya Tuhan ada dan Nabi Muhammad sebagai pesuruhnya, sebagai hamba dan pesuruhnya, dia suruh kita buat benda ni. So kita percaya. That and parcel whole thing. Dan aku akan ikutkan segala apa yang Tuhan suruh. Dan kita tengok apa yang Tuhan suruh. Second, Tuhan suruh kita sembahyang. So sebagai Muslim, kita sembahyang 5 kali sehari, yang seeloknya dekat masjid, dekat tempat azan dilaungkan, sembahyang tu diajak. Jadi kita kat situ, kita boleh ada that sense of brotherhood. Kita boleh tahu siapa yang senang, siapa yang susah dan kita tolong. In fact, kat situ kita tengok siapa yang sembahyang di masjid mendapat 27 pahala lebih daripada orang yang sembahyang sendiri dekat rumah. So Islam menggagakkan kita ada solidarity, satu sebenarnya secara berkumpulan untuk yang kuat, united, bersatu. Tadi dah wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya adanya Tuhan menjadikan kita, wa amilus solihat, buat baik, wa tawasaw bil haq dan wa tawasaw bis sabr. So 5 perkara tadi cakap pasal rukun Islam tadi, syahadah, solat 5 kali, berpuasa dalam sebulan, kita kena berpuasa, kita tahu macam orang susah, ada banyak hikmah dia, dan bagi untuk kesihatan. 4, kita kena bayar zakat.
Ini obligatory ya. Satu yang wajib 2.5% ya, daripada apa yang lebih pada kita, which is very sikit. Kalau nak lebih, bayar lagi bagus. Yang kelima adalah Hajj ataupun haji, nak perform haji, pergi ke Mekah. Siapa yang mampu physical dan juga dari segi wang ringgit. Dekat situ kita nampak semua orang sama. Sama ada orang tu kaya, miskin, semua sama. Kita tak tahu siapa kaya, miskin. Itu je mengingatkan kita hari akhirat, bila semua manusia akan dibangkitkan dan akan tengok apa dia dah buat. Sama ada dia dapat lulus tak ujian dia di dunia ni, dia boleh cari Tuhan tak, dia boleh cari tak maksud hidup, dia boleh tanya tak kenapa hidup manusia ni macam-macam tu, dia boleh datang secara tiba-tiba je ke tak. So itu, dan sepatutnya the macam solat semua ni, the specific worship, yang specific ibadah ni hanya 5-10% je daripada average masa kita. Yang 90% ni sebenarnya segala apa yang kita buat di dalam hidup ni, macam kita kerja, itu semua also adalah merupakan satu ibadah. Yang specific worship 5-10% ni, sembahyang, zakat, puasa ni adalah untuk menguatkan 90% balance yang sepatutnya kita buat. Jadi tak kisah macam nak ikut Pablo Picasso cari gift kita dan bagi gift kita kepada orang lain. Macam Nabi Muhammad cakap, orang yang terbaik, orang Islam yang terbaik adalah orang yang beri paling banyak manfaat kepada semua manusia. Jadi benda tu. Itu pun semua adalah part of ibadah, sebab Tuhan suruh kita buat baik, bukan Tuhan suruh kita ikut nafsu. Jadi dengan itu saya terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.